Bila geng lawan buat hal, bukan main laju lagi keluar-keluarkan cadangan itu, cadangan ini kan. Tapi bila geng kau sendiri yang buat hal, mana pergi cadangan-cadangan tu, terus senyap, tak ada benda pun. Pergi dah. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan sekalian, selepas ini kabinet ataupun jemaah menteri boleh sound ahli-ahli Dewan Rakyat melalui speaker Dewan Rakyat sekiranya kalau ada mana-mana ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan yang dianggap salah ataupun tak betul. Sekurang-kurangnya inilah yang telah dicadangkan oleh Fahmi Fadil, di mana Fahmi kata memandangkan dalam tempoh 2 minggu perbahasan titah diraja ini adalah beberapa ketikanya ahli-ahli parlimen mengeluarkan kenyataan yang tak betul, maka sekarang ini mereka kena fikirkan satu mekanisme agar ahli-ahli parlimen ini dapat ditegur dan jemaah menteri boleh diberikan kuasa melalui speaker Dewan Rakyat untuk menegur ahli-ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tak betul itu. Tapi tak apa, sebelum kita nak ulas tentang benda itu tuan-tuan sekalian, saya nak tegur dulu Fahmi Fadil ini. Fahmi Fadil dan juga kerajaan Malaysia melalui Kementerian Komunikasi ini cukup laju ban akaun-akaun TikTok pembangkang lah, akaun-akaun TikTok pejuang rakyat dan sebagainya. Kalau tak sekat gila-gila pun, dia buat shadow ban ataupun dia hantar ke laut dalam. Tetapi ini, akaun yang terang-terang mempromosikan ajaran sesat ini, terang-terangan sampai puluhan ribu followers, dia punya video sampai ratus-ratus ribu view. Yang ini kenapa anda tak sekat? Jangan kata orang tak ngadu Tuan Fahmi. Ramai dah orang ngadu masalahnya pasal akaun ajaran sesat ini. Tapi sampai sekarang, akaun itu terbiar begitu saja tanpa ada apa-apa tindakan. Come on lah. Takkanlah ajaran sesat itu kurang bahaya untuk kerajaan kot? Ke nak dibiarkan macam tu je supaya dapat memecah belahkan umat Islam? Kau jangan. Berbalik pada topik kita tuan-tuan dan sekalian. Idea tersebut mungkin telah diutarakan oleh Fahmi Fadil memandangkan konon-kononnya dalam parlimen ini tak ada pihak yang boleh menjawab apa sahaja perkara yang telah dituturkan oleh ahli-ahli parlimen. Kita kena ingat, apa sahaja perkataan yang dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen di dalam Dewan telah dilindungi imuniti ahli-ahli parlimen, imuniti Dewan Rakyat itu sendiri. Bermaksud kenyataan-kenyataan itu, walaupun berkemungkinannya tak betul, tidak boleh diambil tindakan di luar Dewan. Maksudnya kita tak boleh nak saman, kita tak boleh nak report polis dan macam-macam lagi. Sebab what happens in parliament stays in parliament. Macam itulah kiranya. Tetapi nampak gayanya kerajaan cuba nak ubah keadaan dengan menjadikan jemaah-jemaah menteri boleh sound ahli-ahli parlimen menggunakan speaker Dewan Rakyat. Tetapi perkara ini tuan-tuan sekalian telah mendapat tentangan dan kritikan daripada satu pertubuhan yang bernama Lawyers for Liberty dan juga pertubuhan hak asasi manusia, di mana pengurusinya iaitu Anne Surendran mengatakan bahawa benda ini adalah bercanggah dengan perlembagaan, bercanggah dengan aturan mesyuarat dan menghina Dewan. Sebab parlimen ini bukanlah salah satu daripada jabatan-jabatan kerajaan yang kerajaan ke jemaah menteri ke kabinet ke apa-apa ke boleh masuk campur. Parlimen ini above kepada kerajaan. Parlimen ini adalah tempat untuk menggubal undang-undang, bukannya tempat untuk kerajaan boleh masuk campur, boleh buat itu, ini dan sebagainya. Jadi kalaulah ada cadangan konon-kononnya untuk membenarkan jemaah menteri sound ahli-ahli parlimen yang dikatakan membuat kenyataan salah itu melalui speaker Dewan, ini telah menghina Dewan sebenarnya dan menggambarkan kerajaan boleh masuk campur urusan parlimen dan benda itu tak sepatutnya terjadi macam tu. Jadi kata Surendran, benda ini tak patut dilakukan dan kalau dilakukan juga, nampak sangatlah kerajaan ini benar-benar terdesak untuk mengekalkan kuasa, nampak sangat kerajaan ini terdesak untuk menutup mulut-mulut mereka yang mengkritik dan sebagainya. Having said that, tuan-tuan dan sekalian, saya tidak sama sekali kondon sebarang pernyataan salah yang dikeluarkan oleh mana-mana ahli parlimen, tak kiralah daripada blok kerajaan ataupun blok pembangkang. Tetapi, kalaulah mereka hendak melakukan semua ini atas dasar konon-kononnya ucapan Wan Saiful Wanjan yang dikatakan telah menceritakan apa yang telah berlaku pada dirinya sebagai satu bahan untuk mengatakan bahawa nampak Wan Saiful telah melakukan pernyataan yang salah tapi tak boleh nak ambil tindakan apa-apa, so kita kena reprimand dia, kena sound oleh kabinet dan sebagainya. Sedaplah macam tu. Jadi saya nak tanya kepada kerajaan pada ketika ini, saya nak tanya kepada Fahmi Fadil, bagaimana pula kalau kenyataan yang salah itu dilakukan oleh jemaah menteri sendiri, dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri? Perdana Menteri Malaysia ini pun dah banyak kali jugalah membuat kenyataan-kenyataan yang tak betul dan juga kenyataan-kenyataan yang tidak berbukti dalam Dewan. Sebagai contohnya, dia menuduh Putrajaya buat perkara itu bermaksud nak buat satu konotasi Putrajaya telah melakukan penyelewengan ketika menjadi kerajaan. Tetapi benda itu tak berbukti sampai hari ini.
langsung tidak ada apa-apa bukti, langsung tak ada apa-apa siasatan, langsung tak ada apa. Tetapi dia telah melontarkan tuduhan itu di dalam Dewan sampai Putrajaya mengamuk, suruh tarik balik dan sebagainya. Dan baru-baru ini pun, Perdana Menteri telah mengeluarkan satu kenyataan yang salah sebenarnya berkenaan dengan berapakah jumlah sebenar Malaysian Government Security itu, iaitu MGS, di mana Perdana Menteri menyatakan bahawa jumlah MGS yang telah diterbitkan oleh kerajaan ialah 90 bilion. Sedangkan jumlah sebenar MGS ataupun hutang sekuriti kerajaan ini yang telah diterbitkan berdasarkan kepada laporan Bank Negara ialah 95.91 bilion, short hampir 6 bilion. Itu juga merupakan satu kenyataan yang salah. Sekarang ini, Perdana Menteri telah melakukan kenyataan yang salah, kenyataan yang menuduh dan sebagainya. Rasa-rasanya Jemaah Menteri nak tegur tak Perdana Menteri melalui Speaker Dewan. Di situ dah nampak ketidakadilan tuan-tuan dan puan sekalian, dah nampak dah betapa kerajaan ini akan berlaku tidak adil, akan berat sebelah, dan semua ini hanyalah akan digunakan untuk menekan lagi pembangkang yang memang sudah sedia kala ditekan dalam kerajaan madani ini masalahnya. Dah lah kalau buat kenyataan luar Dewan tu diancam dengan akta hasutan lah, akta fitnah lah, kena ancam dengan saman dan macam-macam lagi. Tetapi kalau dalam Dewan pun nak diancam dengan pelbagai perkara, teruk sangatlah kerajaan ni nampaknya kan. Jadi soalan timbul, anda kata kalau seseorang ahli parlimen itu mengeluarkan kenyataan yang salah dalam Dewan, dan apa tindakan yang boleh diambil? Tindakan yang boleh diambil lah dengan mencadangkan atau mengusulkan agar ahli parlimen yang telah melakukan kesalahan itu dihadapkan ke lembaga parlimen. Kena ambil tindakan dalam Dewan itu sendiri. Tetapi dengan syarat speaker ni kena adil lah. Tetapi kalau speaker namanya Johari Abdul, jangan haraplah dia nak adil, masalah yang betul tak? Kita nampak, bukan saya tuduh, tetapi kita nampak masalahnya. Betapa Johari Abdul ni kadang-kadang dia sangat-sangat beremosi dan kadang-kadang dia macam terlampau carried away dengan tugas beliau selaku speaker Dewan Rakyat. Kalaulah speaker Dewan Rakyat itu merupakan Ramli Magno, dan saya boleh percaya lagi lah, dia nampak macam adil. Tetapi kalau Johari Abdul ni saya macam tak berapa yakin sangat lah. Minta maaf, bukan nak merendahkan kredibiliti speaker Dewan Rakyat, tetapi satu Malaysia dah tahu betapa Johari Abdul ni seorang yang sangat-sangat beremosi dan kadang-kadang gagal untuk mengawal Dewan dengan baik, terutamanya kalau anaknya bangkit memekak, mengganggu ucapan orang lain dan sebagainya. Macam ini ke yang kita nak harapkan speaker yang adil dapat tegur semua pihak berdasarkan kepada teguran daripada Jemaah Menteri dan sebagainya. Macam tak berapa cantik sebenarnya kan. Sekali lagi, ini bukan satu tuduhan, bukan satu fitnah, tetapi satu benda yang satu Malaysia memang dah nampak dan dah suarakan. Ceklah mana-mana pun, masing-masing mengatakan perkara sama masalahnya. Dan berbalik pada topik kita sekali lagi tuan-tuan sekalian, cadangan Fahim Fadil ini dilihat tak lebih tak kurang sekadar untuk menambahkan lagi tekanan kepada ahli-ahli Parlimen Pembangkang, menambahkan lagi intimidasi terhadap ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang selama ini telah pun cuba disenyapkan atas pelbagai cara yang boleh. Tetapi itulah dia tuan-tuan dan sekalian, dah namanya kerajaan ini kerajaan mereka kan. Mereka memang boleh buat apa saja mereka nak sementara waktu mereka menjadi kerajaan ni, sebab mereka tahu hayat mereka sebagai kerajaan tak lama. Jadi selagi mereka ini jadi kerajaan, mereka buatlah macam mana yang Seni Hamzah cakap ni. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.